Itu maknanya dekat benar dengan neraka. Bolehlah masuk dalam baunya yang amat busuk dalam neraka itu. Mana ada yang elok, mana ada yang wangi-wangi, mana ada yang bagus-bagus. Semuanya yang busuk, yang pedih, yang sakit, yang sengsara, itu semua dalam neraka belaka. Kemudian udah masuk air dalam dia belum ambil uduk ni. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu melalui daripada tempat mula mendatar daripada dahi sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Ini dari segi bujurnya, dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Anak telinga ni ada kanan ada kiri, ada jarak dua tu, itu dia punya diameter. Dia punya panjang daripada ujung rambut, dari tempat tumbuh rambut ni sampai ke tulang dagu. Cakap dagu ni ada tulang tak? Sampai ke situ. Itu namanya muka. Had muka tu daripada tempat tumbuh rambut, kira-kira lah kalau orang botak pun sini juga. Kalau botak tengah tu bukan tengah ya, tang sini juga. Pada dahi tu, ujung dahi tu. Tempat tumbuh rambut tu bawahnya sampai ke tulang dagu. Itu namanya muka. Mesti diratakan air sampai ke semua bahagian itu ya. Kemudian kiri kanannya antara anak telinga kanan dengan anak telinga kiri. Dan sampaikan air itu ke tempat tahzif. Tahzif tu kawasan yang dicukur oleh orang Arab tu. Orang Arab tu selalu mencukur di bawah pada sideburn ya, tahzif. Namanya tahzif, iaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Perempuan tak boleh buang ke tak? Orang Arab tu dia buang ni ya. Ini namanya tempat ini dia panggil tahzif. Sini pun kena ratakan air situ. Iaitu tempat yang ada antaranya bahagian atas daripada telinga sampai ke tepi pelipis. Yang ni tempat yang ada di tepi dahi. Dekat-dekat dahi ni pun ada rambut yang tumbuh sini tu, orang Arab tu dicukurnya. Kita pun kalau tak cukur, sampaikan air situ. Kenakan sikit rambut sini. Di antaranya daripada telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat ada di tepi dahi. Dan sampaikan air ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Pada muka ni ada 4 macam bulu. Yang pertama bulu kening. Biar semua air tu kena sampai ke bulu kening. Bulu kening tak ada masalah, kerana bulu kening kita ni pendek aja. Ada orang bulu kening panjang ni ada. Kalau kopi tu macam mana datang naik motor pun. Pendek aja ya. Tu bulu kening. Itu yang pertama. Yang kedua bulu misai. Misai ni kalau panjang pun kena ratakan. Ada orang misai yang melontar yang tak kena ratakan bagi kena airnya. Orang perempuan ada misai? Ada. Kalau ada misai, kenakan air. Misai. Yang ketiga bulu mata. Bulu mata tu ya. Bagi kena air. Yang keempat bulu azar. Bulu azar iaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinganya, jambang tu sini ni. Sideburn ya. Bagi kenakan air tadi. Jadi 4 bulu. 1 kening, nombor 2 misai, nombor 3 bulu mata, nombor 4 sideburn. Bagi rata air sini. Janggut kalau tebal tak payah rata. Kalau tebal, kalau nipis wajib diratakan air. Kalau orang perempuan berjanggut, orang perempuan dia tak berjanggut, ada. Kalau tak ada takkan datang hukum. Ada hukum ya. Mana orang perempuan ada janggut. Jadi kalau orang perempuan berjanggut, wajib diratakan air walaupun tebal. Tebal macam mana pun wajib diratakan air. Ya. Kenapa? Kerana orang perempuan berjanggut itu dikira nadir. Nadir tu artinya benda yang luar biasa, jarang-jarang berlaku. Benda nadir tu tak boleh dijadikan hukum. Jadi wajib diratakan air kepada semua
bahagian-bahagian janggut wanita kalau dia ada janggut. Kalau lelaki tak. Kalau tebal di luar je. Dia tidak wajib diratakan. Kalau dia nipis wajib, macam janggut saya ni wajib. Wajib diratakan ayam. Itu empat tempat tumbuh bulu tu ya. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang nipis. Yang tipis ni tulis yang tipis, sebenarnya nipis. Dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Selalunya kalau orang Arab janggutnya tebal, tak wajib diratakan airnya. Orang Gali pun tebal, tak wajib diratakan airnya. Orang putih pun kadang-kadang tebal, tak wajib diratakan airnya. Orang Melayu biasanya nipis. Jadi wajib diratakan air. Dan baca olehmu ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, engkau putihkanlah wajah aku, muka aku tu putihkan. Binurika, dengan cahaya engkau, dengan nur engkau. Bukan putih cat. Kalau putih cat kau bantu. Ini dengan apa? Dengan cahaya Allah. Binurika. Berseri-seri wajahnya kalau putih tu ya. Yauma tabyaddu wujuhu, pada hari engkau putihkan muka-muka. Muka-muka siapa? Auliyaik, wali-wali engkau, kekasih-kekasih engkau. Ya, ngapa ndak akan putih ni? Ngapa ndak akan putih muka tu? Ya Allah. Diam ada korang ni. Ngapa ndak akan putih muka tu? Esok di akhirat Nabi Muhammad kenal umatnya dengan muka yang putih berseri. Dia nak manggil umatnya nak masuk syurga bersama-sama dengan dia. Dia datang nanti, dia tengok siapa yang berseri-seri mukanya. Itu datang. Mari Timah, mari Minah, mari Munah, mari Atun, mari Enak, mari tak kira lah. Ya? Yang berseri-seri mukanya, jadi itu dipanggil oleh Nabi Muhammad itu. Orang yang tak sembahyang, mana mukanya? Gelap aja. Ya? Gelap aja. Dia pun tersuai-suai lah. Ayat tak nak panggil. Ayat. Apa kata Nabi Muhammad? Aku tak kenal kamu, katanya. Kerana dia kenal hanya dengan cahaya di muka orang-orang yang mengambil wuduk tu. Jadi sebab itu kita jangan lepas doa ni ya. Jangan lepas ngaji kalau tu tak buat. Bila mencuci muka tu atau basuh muka tu, doakan, ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nur engkau. Di hari engkau putihkan muka-muka wali-wali engkau. Cakap Melayu aja dalam hati, bukan suruh baca, bukan suruh sebut. Dalam hati je. Ya Allah, engkau putihkanlah muka aku dengan apa? Dengan apa? Nur engkau, dengan cahaya engkau. Di hari engkau putihkan muka-muka wali-wali engkau. Kemudian basuhan yang kedua ketiga itu doa lagi. Ya Allah, janganlah engkau hitamkan muka aku dengan kegelapan engkau, dengan zulumat engkau. Di hari yang engkau gelapkan muka musuh-musuh engkau. Orang yang memusuhi Allah Ta'ala, orang kafir, orang murtad, orang zalim, orang munafik, orang fajir, orang asi, semua esok hitam mukanya. Bukan hitam kulit, hitam mukanya dengan kegelapan. Ya, kegelapannya, zulumat Allah. Ya. Itu dia. Itu jangan engkau hitamkan, apa tu? Ya, wala tusawwid wajhi bi zulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Pada hari engkau hitamkan muka-muka musuh-musuh engkau. Musuh engkau tu segala orang kafir tu musuh ya. Lebih-lebih lagi orang Yahudi dan Nasrani, itu musuh Allah tu. Kalau dia mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani lah, tapi kalau dia mengucap dia kalimat syahadat, dia bukan lagi jadi musuh.
Ya. Macam Netanyahu tu sekarang ni dia menentang orang Islam, itu musuh lah tu. Tapi tengok dia mati, belum tahu dia menjadi ahli neraka. Kalau dia sebelum mati mengucap 2 kalimah syahadah, lepas itu terus mati, maka dia tidak lagi jadi musuh. Tak adalah hitam mukanya, ya. Itu doanya. Bila nak buat ni? Bila nak baca doa ni? Lepas ini sekarang nak ambil wuduk sembahyang asar sekarang, doa lah bila basuh muka tu. Dalam hati aja, bukan suruh kuat, bukan suruh baca, bukan suruh sebut. Dalam hati aja, cakap Melayu aja. Ada orang tak reti cakap Melayu, jangan kat tangan. Saya nak tengok benda mana kopi orang ni. Tak tahu cakap Melayu, cakap Jawa. Ada orang Jawa dah ni? Ya Allah, engkau putih kalau muka nyong. Kata agak ni mana saya tahu kan. Di hari engkau putihkan muka-muka wali-wali engkau. Ya. Pandai cakap putih. Oh God, please. Apa nama? Please apa? Whiten my face. Ya. Please whiten my face with your cahaya apa? With your apa nama cahaya cakap? With your nur cahaya lah ya. Bukan nur tu, with your apa nama cahaya apa? Cakap putih. Ada cahaya apa cakap putih? Whiten my face with your shine, itu cahaya lah tu ya. On the day you whiten all the faces of your wali-wali, of your lovers. Kalau nak cakap putih lah. Kalau ada teruk apa saya nak kenti lah cakap putih, cakap Melayu aja lah. Tu dia. Kalau orang pandai cakap Cina lah. Ya, pandai cakap Tamil lah. Dengan maksud yang sama, tak apa ya. Artinya, ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadi putih muka para awliya-Mu. Awliya itu artinya wali-wali ya, wali-wali Allah. Yaitu pada hari kiamat. Dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapan-Mu. Ya, pada hari menjadi hitam muka musuh-musuh-Mu. Esok muka demi hitam aja. Orang tak semayang tu pun hitam mukanya. Itu yang sesuai dari kiamat esok. Ayah tak nak panggil ke? Apa kata Nabi? Aku tak kenal kamu, kata. Ayah orang Sungai Kero tak kenal ke? Kata. Ayah duduk sama dengan timah, kata. Timah apa boleh panggil? Timah lain, kata Nabi. Dia semayang, kamu tak semayang, kata. Itu aku tak kenal, kata. Okey, ada masalah? Basuh muka. Ya, yang wajib sekali. Ya, 3 kali tu sunat. Wajibnya sekali aja. Kalau kata sekali tu boleh tu. Kalau ayah korang sekali aja. Kalau banyak ayah, macam kita hari ni banyak ayah, tak apalah. Kalau di Mekah umpamanya, ada ketika ayah tak ada tu, satu botol mineral, satu ayah ini cukup je. Satu ini boleh cukup ngambil uduk, tahu? Ratakan je air tu. Itu basuh muka. Kemudian arahannya, dan jangan engkau tinggalkan menyelati janggut yang tebal. Kalau janggut tu tebal, ratakan air pada seluruh bulu janggut tu. Jangan tinggal sikit pun. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan. Mula-mula basuh kanan. Kanan dulu ke kiri dulu? Ya Allah, tak dengar ke mana ni? Kanan dulu ke kiri dulu? Ngapa kanan dulu? Ngapa basuh tangan kanan dulu? Kerana kanan lebih afdal daripada yang kiri. Yang kanan lebih afdal daripada yang kiri. Esok di akhirat, besok nak jadi golongan kanan ke nak jadi golongan kiri? Siapa nak jadi golongan kiri yang kat tangan? Ya, dalam Quran ada sebut ashabus shimal, ma ashabus shimal, dan golongan kiri. Siapa itu golongan kiri? Fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wala karim. Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Ditanda ashabul yamin.
Mereka berada di lindungan, di bawah lindungan teduh-teduh, fi sidrim mahdudin wa talhim mamdudin wa zillim mamdudin wa ma'im maskub. Mereka berada di lindungan-lindungan yang teduh-teduh, dan makanan-makanan yang lazat-lazat, ya, di dalam syurga itu kalau golongan kanan. Kalau golongan kiri masuk dalam neraka. Sebab itu kita utamakan yang kanan daripada yang kiri. Makan tangan mana? Kanan. Masuk berak tangan mana? Ngapa kiri? Kerana kita menyekuh benda-benda yang najis. Bila yang buruk-buruk tu kiri. Ya. Makan cincin tangan mana? Sudah. Kanan ke kiri? Tengok cincin. Sudah ada yang nyorok jari tu. Kanan ke kiri? Kanan. Itu nikmat, ya. Makan jam tangan mana? Saya angkat tangan. Jam tangan mana? Kanan ke kiri? Kanan. Ada yang kadang waktu dia kanan tu pasal dia angkat tangan tu kan? Kanan. Ya. Pasal dia nikmat. Ya. Lagi nyudu kuah orang kenduri kahwin. Megang sudu tu, orang kenduri kahwin tangan kanan ke tangan kiri. Atau berselumuh lah sudu tu kalau tangan kanan. Berselumuh, tahu berselumuh? Dengan kuah. Tangan boleh lepas megang kuah tu, dah kuah tu pegang sudu tu. Berselumuh lah sudu tu macam. Lantaknya lah berselumuh, bukannya najis. Ya. Kalau najis, ya lah kita takut. Ini apa hidup? Dia barang makan. Barang yang nak dimakan, ya dia berselumuh, apa salah? Atau duduk dekat berhadapan dengan isteri yang berhormat, betul macam? Tangan kanan ke tangan kiri? Sebuah lah, segan dengan dia. Ya. Saya pernah duduk dekat orang besar tau. Orang besar jajahan depan saya. Saya ustaz masa itu, buat ceramah. Dipanggil dia makan. Duduk dekat orang besar jajahan tu. Bukan di kampung ni, tempat lain. Dia ngambil tangan kirinya. Saya tangan kanan. Nyak dia nyelin je. Lantak peduli saya dah. Ya. Walau orang besar mana pun. Kita takut dicela oleh Allah, bukan dicela oleh manusia. Okey, dah. Maka basuh tanganmu yang kanan dan ikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Jadi kanan dulu baru kiri. Baca buku ni pun dari kanan ke kiri ke dari kiri ke kanan. Tengok buku puan-puan tu, dari kanan ke kiri ke dari kiri ke kanan. Yang disuruh dari kanan ke kiri ke dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Buku perempuan tu Jawi ke Rumi? Yang Rumi tak betul lah tu. Dia tak Rumi juga. Ada Jawi tak ada, pilih yang Rumi juga. Patutnya pilih Jawi, tulisan Al-Quran, ya. Dia baca dari kanan ke kiri. Udah ada yang monyok je, nyimpan buku pun ada tu. Okey, itu bukanlah besar benar, ya. Tapi dari segi keutamaan, ini nak cerita ni, ya. Basuh tangan kanan, lepas itu baru tangan kiri. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku, bukan bersama tu. Dalam kitab memang tulisnya berserta. Kerana dia ikut kaedah Arab. Arab tu dia kata berserta, tapi sebenarnya sehingga. Basuh tangan kamu yang kanan tu sampai ke siku. Katanya sehingga. Lengan wajib basuh tak? Wajib sehingga. Semua sekali wajib dibasuh. Tapi kalau bersama tu mula-mula tangan, lepas tu siku, tengah-tengah sampai basuh. Kalau kita faham apa itu tak betul. Biar dia sampai ke siku, ya. Basuh tangan itu sehingga ke siku. Tapi kalau cakap Arabnya betul lah. Ma'a siku tu sampai ke siku, ya. Ma'a tu ma'a tu bukan nama orang ma'a, ya. Ma'a beserta siku. Dengan kedua siku sampai kepada pertengahan lenganmu, atas sikit tak apa, biar sampai ke lengan. Ini tangan sampai lengan ini tak apa. Ya. Lebih tak apa. Memang digalakkan lebih. Kerana apa? Di akhirat nanti
Dia akan percaya, yang kena uduk tu percaya. Aja ni dan kena ada Nabi Muhammad umatnya tu. Ya. Kerana perhiasan dalam syurga itu sampai ke tempat basuhan uduk. Di syurga tu ada perhiasan, ada baju, ada kain, ada tudung, ada berbagai-bagai perhiasan. Ya. Perhiasan tu sampai kepada tempat yang kena air uduk tu. Dan baca olehmu ketika membasuh tanganmu yang kanan itu dengan doa ini, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Apa katanya? Ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kita minta nak menerima kitab esok dengan tangan kanan. Tahu ke menerima kitab? Esok ada convocation besar-besaran. Untuk orang beriman saja. Untuk orang beriman ada convocation besar-besaran. Orang kafir dah masuk neraka dah. Dah tak ada cerita lagi dah. Kerana besok di hari kiamat esok semua orang akan dibaringkan kepada 120 barisan. Ini cerita orang beriman macam ni. Di antara 120 barisan tu berapa baris orang-orang beriman? Udah saya kabur dulu ni. Malam hari tu pun ada ngaburnya. Antara 120 barisan berapa baris orang beriman? Ya Allah, diam lagi. Berapa baris orang beriman? Dah 3 kali dah. Diam lagi. Berapa baris? 3 baris aja. Dari 120, 3 baris beriman. Yang tak beriman berapa baris? Tidak kena tahu nolaknya. 120 tolak 3 berapa? 117 yang kafir. Terus masuk neraka. Yang kafir tu terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihambat, dihalau orang-orang kafir tu masuk neraka secara berbondong-bondong. Itu dihalau orang kafir tu masuk neraka secara berbondong-bondong. Habis tum. Siapa nak baris ketiga angkat tangan? Siapa nak baris ketiga angkat tangan? Tak nak. Dia 3 baris beriman, jadilah kurang-kurangnya baris ketiga pun tak lah juga. Siapa nak baris keempat? Itu je tanda. Saya pun tanda Siapa nak baris pertama? Ramai tak ya. Ayat tak. Ai pun tak. Kalau baris pertama, baris kedua pun tak, baris ketiga pun tak juga. Baris keempat tak nak Kerana itu tanda dia kafir lah tu. Itu orang kafir. Orang beriman ni nanti akan diberi kitab dia. Kitab amal dia. Orang yang lulus, orang yang pas, tahu pas. Bukan parti pas. Orangnya apa? Orang yang lulus peperiksaan, orang yang dapat sijil, akan diberi kitabnya melalui tangan kanannya. Ada orang dengar ayat ni, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Hisaban yasira. Ringan aja ceknya, lebih kurang aja, jalanlah katanya. Cincai-cincai aja, jalanlah. Okeylah tu kata dia custom. Bukan custom dunia ni, custom akhirat. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sabu tu bukan mak sabu. Hisab yang ringan ya, hisaban yasir. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Dia gembira benar balik ke rumah keluarga dia. Jauh dia dah manggilnya, Timah dah berjaya, kata dia panggil isteri dia. Kalau nama isterinya Timah lah. Kalau saya, apa? Soyah, aku dah berjaya. Isteri saya nama Soyah tau. Ya.
Dari jauh lagi dah manggilnya. Kenapa? Sudah berjaya. Macam anak kita jugalah. Lulus SPM maksudnya. Dapat grade 3 je pun. Ya, dari jauh dia. Mak, saya lulus. Ni grade 3. Grade 3 ada riuh. Belum grade 1 lagi. Begitulah dia kalau dapat kitab dengan tangan kanan. Tapi kalau dengan tangan kiri, itu tadilah golongan kiri tadi. Masuk dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu apa namanya? Itu orang yang golongan kiri. Dapat kitab dengan tangan kiri. Pas ke tak pas tu? Sekali lagi, pas ke tak pas? Tak pas, gagal, fail. Ada lagi yang lebih teruk dari itu. Dari mana? Dari mana? Dari belakangnya dia cucuk dada tu, tembus tangan tu ke belakang, ambil kitab dari belakang. Ya. Orang itu lagi teruk. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira, kata Allah. Barang siapa menerima kitab amalnya dari belakangnya, maka dia menjerit kecelakaan. Celaka aku, katanya, menjerit kecelakaan. Celaka aku. Aku celaka bukan orang lain ya. Ya. Dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama sa'ir. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan dalam neraka sa'ir. Itu dia perempuan. Jadi doa ketika basuh tangan kanan tu, ya Allah, berikanlah kitab amalku melalui tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan, hisaban yasira, hisab yang ringan-ringan saja ya, lepas aja begitu. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kiri akan doa ini, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi. Itu an bukan un ya. An tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i zahri, au min wara'i zahri. Artinya di sini, ya Allah, aku berlindung denganmu. Artinya aku tanda, jaga aku, lindungi aku daripada ini, apa namanya, daripada bahawa engkau berikan akan daku catatan amalanku di tangan kiriku. Jangan aku diberi kitab melalui tangan kiriku, atau engkau berikan kepada aku daripada sebelah belakangku. Jangan daripada kiri, jangan daripada belakang. Dua-dua tu tanda apa? Tanda gagal, tanda tak pas. Itu basuh tangan. Nak buat kedah, diam je. Nak buat kedah. Sekali lagi, nak buat kedah. Bila? Sekarang. Nak main asal sekarang. Zuhur tadi ada buat dah? Sudah diam. Zuhur tadi ada buat dah? Ada. Alhamdulillah. Ada yang ada yang tak ada. Yang tak ada, buat. Yang ada, teruskan. Jangan sudah buat dah, tak payah lagi. Jangan. Teruskan. Sampai bila? Sampai bila? Sampai padam. Sampai padam ya. Mati biar kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengah ngambil uduk tu mati yang macam? Mati kita dalam keadaan taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau ngaji ni, tengah ngaji ni mati yang macam? Mati di jalan Allah lah tu. Ya, kerana kita mati dalam keadaan kita mengaji dalam majlis yang paling mulia. Seperti matinya orang yang berjuang di jalan Allah di Syria. Tahu namanya siapa? Ustaz Lutfi Arifin. Mati berperang dengan orang-orang Syria tu. Orang Syria tu orang Syiah tahu. Dia mati. Cedera, mula-mula cedera, tapi apa namanya, dia mati lepas itu. Tak boleh-boleh, terus mati. Dia dikira syahid tu. Sebelum itu dia pernah berjumpa dengan seorang yang bernama Ustaz Mukhtar Senik. Kenal ke? Ada pernah dengar nama Ustaz Mukhtar Senik?
Ya, dia berjumpa dengan Ustaz Mustasnik, dia kata dia mimpi 3 hari berturut-turut. 3 hari dia mimpi, kata dia minum air sungai. Air tu manis berbenar-benar katanya, ya. Manis berbenar-benar. Kemudian dia merindu, bila lagi aku nak mimpi minum air manis apa itu tu. Sampai kali keempat dia mimpi lah, hari lain lah, lama lepas itu baru mimpi minum kali yang keempat. Minum juga air dengan tu. Yang manis benar tu. Kemudian dia berjumpa dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Ya. Seorang perempuan yang sangat cantik. Lalu dia menyapa perempuan itu. Perempuan itu pun menegur dia juga. Ya. Lalu kata perempuan tu, nanti kita akan berjumpa nanti di satu tempat yang lain katanya. Dia tak kabarlah dia di akhirat. Maknanya perempuan tu siapa? Bidadari. Ya, orang mati syahid ni nanti kahwinnya dengan siapa? Bidadari. Berapa orang? Paling komannya 72 orang. Tahu? Tidak kedai mati cemburu. Yang ada-ada ni bidadari dunia ni tak cemburu. Tidak. Mengapa? Kerana Allah sudah cabut rasa cemburu daripada hati-hati mereka. Tak ada lagi rasa cemburu dah. Masing-masing berlumba-lumba berebut untuk menyukakan hati suaminya, iaitu ahli syurga tu, ya. Itu paling kurang tu 72. Kalau rajin lagi, lebih lagi lah. Kalau macam Din ni, tak tahulah berapa ribu esok, ya. Dia jadi tok imam. Cukup waktu pergi, cukup waktu. Orang yang pahala besar sekali dalam sembahyang siapa? Tok imam lah. Ya. Itu pun berselisih pendapat ulama. Ulama mengatakan tok imam dia kata besar pahala ni. Ya. Ada ulama kata tok Bilal lagi besar. Kerana siapa yang datang menyahut seruan dia, itulah orang tu dapat pahala bagi tok Bilal. Tapi kena betul lah, ya. Azan tu kena betul lah. Kalau salah azan tak ada dapat pahala apa? Allahu Akbar dapat kan? Ya, itu lain kali, lain cerita, ya. Baik. Aku berlindung denganmu bahawa engkau berikan kepada aku akan catatan amalanku dengan tangan kiriku, atau engkau berikan kepada aku daripada sebelah belakangku. Jangan, ya. Tanda kita minta janganlah dapat kitab amal daripada belakang kita. Kemudian sapulah kepalamu. Lepas basuh tangan, basuh apa? Sapu kepala. Bukan basuh kepala, sapu kepala. Ambil air, sapu. Itu sapu kepala. Dan ratakanlah seluruh bahagian kepalamu dengan sapuan. Sapuan ni bukan nama orang, bukan Ustaz Safuan, ya. Dengan sapuan. Yang penambahan kata bagi sapu tu sapuan, ya. Dengan sapuan, iaitu dengan membasahkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung jari-jari kedua tanganmu, dan engkau letakkan keduanya itu pada bahagian hadapan kepalamu. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Ya, mula cepurkan air. Tengok sini, cepurkan air tu dalam kolah, di mana kalau air hujan tu, basahkan kedua tangan tu, kemudian ketemukan jari ni, ditemukan. Telunjuk dengan telunjuk, antu dengan antu, manis dengan manis, kelengking dengan kelengking, dah temu gitu. Lebih kurang lah, bukan beri benar. Bukan, ini lebih kurang je ketemu kopi tu. Lepas tu letak di depan kepala. Tengok ni. Letak kat dahi tu. Lepas tu sapukan ke belakang. Lepas tu tolak balik ke depan. Itu kira sekali tu. Lepas tu basahkan balik, buat balik, sapu ke depan, terus ke belakang, balik ke belakang, ya. 3 kali. Bukan macam orang Melayu selalu basuh kepala. Macam mana? Ambil air tu, jangan kopi tu. Ini kita nak ikut Islam ke nak ikut Melayu? Nak ikut Islam ke nak ikut Melayu? Buatlah kopi tu, ya. Rambut tak apa, kenakan rambut tu tak apa, ya. Walau rambut panjang ke rambut pendek ke dah, bukannya selai rambut je sah lah tu, ya. Kena selai rambut pun cukup lah, tapi kalau kita buat begitu bukan selai yang kena. Ya, semua kena. Ya, dari sini pergi ke belakang, kena tak? Apa belai kena tu, asal yang ada atas kepala tu semua kena. Ya.
Tolak ke depan tu tak apa, betul kembali ya. Betul kembali, betul ambil lagi, buat lagi, tolak ke depan tu betul kembali. Apa masalahnya? Tak ada masalah yang tu ya. Tapi yang tak boleh, kita ambil tangan tu basahkan, betul rambut kita di sini. Ini rambut panjang ni, orang buat ni ya, rambut panjang begini. Kita pun ambil air tu, tang rambut aja. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Tak sah ya. Dia mesti yang kena tu rambut yang di atas kepala. Rambut yang panjang di luar ni tak boleh. Dia mesti di atas kepala aja. Yang itu baru sah ya. Paling kurang basah satu selai rambut. Boleh lah tu. Selai rambut je basah, sah lah tu. Ya, tapi itu ikut mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab Hambali dan lain-lain tu, dia mesti kena 1/3 dari kepala. Itu iaitu cara yang paling baik tu. Belakang kan, ke depan balik ya. Supaya tidak ada khilaf antara mazhab-mazhab. Ya. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Sampai ke belakang. Kemudian engkau kembalikan semula kedua tanganmu itu ke hadapan. Itu sekali lagi tu, itu baru sekali tu. Ini baru dikira satu kali sapuan. Satu kali sapu. Sapu sekali je tu kira tu ya. Maka engkau buat seperti itu 3 kali. Dan baca olehmu ketika menyapu kepala itu, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Itu dengan Arabnya, kalau nak hafal-hafal lah. Tak hafal pun tak apa. Cakap Melayu saja. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu. Kamu turunkan rahmat itu kepada aku. Tak kira biar semua seluruh badan aku ni datang apa kamu rahmati. Aku minta rahmat untuk seluruh nikmat yang kamu bagi pada aku, biar dirahmati. Dan turunkanlah kepada aku akan berkatmu. Daripada rahmat datang berkat. Ya. Daripada berkat datang pahala. Daripada pahala layaklah masuk syurga. Sekali lagi, kita hendak rahmat supaya berkat. Kita hendak berkat supaya dapat pahala. Kita hendak pahala supaya layak masuk syurga. Tak faham ni? Mula-mula hendak apa? Hendak rahmat Allah. Dari rahmat datang berkat. Dari berkat datang pahala. Dari pahala boleh masuk syurga. Sekali lagi, dari rahmat datang mana pahala? Datang berkat dulu. Dari rahmat datang berkat. Dari berkat datang pahala. Dari pahala masuk syurga. Bukan syurga, tak betul. Syurga. Oh betul. Sekali lagi, dari rahmat datang berkat. Dari berkat datang pahala. Dari pahala masuk syurga. Itu dia. Dari rahmat datang berkat. Dari berkat datang pahala. Dari pahala dapat masuk syurga. Itu dia. Allahumma ghashini birahmatik. Ya Allah, engkau turunkan seluruh badan aku, seluruh apa aku dengan rahmat engkau. Wa anzil alayya min barakatik. Dan turunkan kepada aku ni daripada keberkatan engkau. Dari rahmat dia datang berkat. Wa azillani tahta zilla arsyik. Dan lindungilah aku di akhirat besok dengan lindungan arasy engkau. Kita hendak arasy Allah Ta'ala tu melindungi kita. Kerana di akhirat nanti kita berada di mana? Di padang mahsyar. Matahari di padang mahsyar berapa jauh? Sejengkal dari kepala. Berpeluh-peluh. Ada orang yang peluhnya had mata kaki. Ada orang yang peluhnya had lutut. Ada orang peluhnya sampai ke paha. Ada orang peluhnya sampai ke pinggang. Ada orang peluhnya sampai ke hidung. Apa hidung pun ada. Kecuali orang-orang yang dapat lindungan arasy. Siapa dapat lindungan arasy, dia
Tak adalah kena panas matahari, ya. Tak adalah dia berpeluh, relax ajalah dia, ya. Senyum menjadi di bawah arasy, ya. Pasal apa? Dia dapat lindungan arasy. Agak-agak kita esok dapat ke dah? You and I dapat ke dah? Kalau kita usaha, insya-Allah dapat, dapat lindungan arasy. Minta dengan Allah. Jadi tidak dapat sekarang, ambil uduk kan, habis itulah minta lindungan arasy Allah Taala. Ya. Kemudian Allahumma harrim sya'ri. Ya Allah, engkau haramkanlah kulit aku. Wa bashari. Sya'ri itu kepala aku. Wa bashari, dan kulit aku. Ya. Alandan, daripada api neraka. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Ya. Jadi yang pentingnya kita minta lindungan arasy Allah Taala. Cakap Melayu aja dalam hati aja, bukan banyak sebut dah. Dalam hati, ya Allah, berikanlah aku lindungan arasy engkau di hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan arasy engkau. Kemudian, ya Allah, engkau haramkanlah rambutku dan kulitku daripada api neraka. Ya. Kemudian sapu dua telingamu. Ngapa panjang mana tu? Udahlah tu, dia di luar tu dah nunggu. Sekarang lambat benar lah, marah dia meh. Ya. Cukup sekadar itu. Ada masalah, silakan. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Oh, handai betul dia meh, ya. Itu yang seronok ngajar sini ni. Saya seronok ngajar sini tu lah, pasal dia tak ada soalan. Bila dia ajar dapat, bila dia ajar dapat, bila dia ajar dapat. Oh, handai betul, ya. Mana nak cari murid-murid apa perempuan ni? Dapat murid yang bijak-bijak belaka. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Ampun maaf, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat